sedikit mahar yang perlu dibayar, bukan sedikit pedih yang ditagih. Berjuang artinya terkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua jadi pilihan, dunia yang fana atau syurga. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti. Kenang resah silih berganti, inilah sunnah orang berjuang. Malamnya bagai rahib merintis sayu, diiris dosa air mata. Siangnya bagaikan singa dirimba, memerah keringat mencurah tenaga. Berjuang artinya terkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua jadi pilihan, dunia yang fana atau syurga. Sudah sunnah orang berjuang, mengembala dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Sudah sunnah orang berjuang, mengembala dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Biasanya para pejuang rumah mereka merata-rata, rezekinya tidak menentu. Tidur baringnya tak berwaktu, rezekinya tidak menentu. Tidur baringnya tak berwaktu. Orang lain membuat harta, tapi dia membuangnya. Orang lain kawan terbatas, tapi pejuang kawan merata. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh
ingati. Sudah sunnah orang berjuang, bergembala dan berkelana, miskin dan lapar jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Sudah sunnah orang berjuang. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu Ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih Ilahi. Kepadamu Allah ku panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita. Kepadamu teman ku pohon sokongan, pengorbanan dan pengertian telah ku ungkapkan segala-galanya. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu Ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Teman, bersamalah kita semaikan persahabatan ini dengan keimanan. Teruskanlah perjuangan, pengorbanan, dan kesetiaan. Dengannya di sisi
Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa,
Kopi Radix dengan 7 herba terpilih. Baik, si Chairman. Kopi Pak Haji. Kopi Pak Haji 2 ya? Siap. Kopi Pak Haji Kopi herbal pasti halal. Assalamualaikum, Tuan Hamba. Tuan Hamba. Oh, Tuan Hamba. Tuan Hamba, kalau Tuan Hamba tak turun kami naik, Tuan Hamba. Tuan Hamba. Waalaikumsalam. Apa yang bisik-bisik ini, Tuan Hamba? Tuan Hamba, mana barang berharga yang Tuan Hamba sembunyikan itu? Ya, betul, Tuan Hamba. Mana emas hitam yang hamba cari? Mana dia? Tuan Hamba jangan sembunyikan barang itu daripada kami, Tuan Hamba. Kami sudah tidak dapat bersabar lagi. Lebih baik Tuan Hamba bawa sekarang. Sabar, Tuan Hamba. Sabar. Bawa bertenang. Jemput naik rumah dulu. Silakan. Sabar, Tuan Hamba. Mari kita minum kopi dulu. Jemput minum kopi dahulu. Bismillah. Oh, sudahlah wangi. Sedap pula tu. Kopi apa ni, Tuan Hamba? Inilah emas hitam yang Tuan Hamba cari. Kopi Black Radix. Oh, Mas Cawan. Mainlah. Inilah emas hitam yang kita cari. Lebih power. Kopi Black Radix. Dapatkan di stokis-stokis berdekatan anda. Nice, Cawan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih dapat bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA International. Apa khabar Tuan Haji pada malam ini? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan tuan-tuan, puan-puan, bapa ibu daripada seluruh Malaysia, daripada Singapura, daripada Thailand, daripada Indonesia dan Brunei Darussalam yang setia terus mengikuti live Anda Tanya Pak Haji Jawab pada malam ini. Kita ucapkan jutaan terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Terus kekal bersama live Anda Tanya Pak Haji Jawab. Malam ini Tuan Haji, masya-Allah, kita dapati makin ramai mengikuti live kita sebelah malam Tuan Haji. Masya-Allah. Jadi ini makin menarik dan banyak pertanyaan kita terima daripada teman-teman kita daripada seluruh Nusantara ini. Jadi tanpa berlengah masa tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan program pada malam ini, seperti biasa kita mohon anda untuk tekan button like, komen, berikan pertanyaan dalam ruangan komen juga boleh. Dan yang paling penting, anda share live, anda bertanya, Pak Haji jawab, insya-Allah. Jadi untuk pertanyaan pertama Tuan Haji, kita mulakan daripada Nasran bin Nan, Bandar Universiti Sri Iskandar, Perak, Darul Rizwan, Malaysia. Pertanyaan beliau, apakah herba penawar untuk pesakit stroke dan mind stroke dan penawar herba untuk pesakit darah tinggi? Mohon pencerahan daripada yang berbahagia Tuan Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kerana pada malam ni sekali lagi kita mengkaji, mencari jawapan, solusi. Mungkin ada yang telah kena penyakit tapi dah coba dengan kaedah yang lain, masih lagi belum menemui obatnya, masih belum sembuh. Mana tahulah bahawa obatnya ada di sini. Jadi pada malam ni pertanyaan yang pertama yang Pak Haji terima ialah daripada Nasran Nan yang bertanya tentang stroke. Jadi orang stroke ni, sebelum itu biar Pak Haji terangkan dulu bahawa berlakunya stroke itu ialah berlaku di bahagian kepala. Bahagian ini bahagian yang paling rumit untuk perawatan, tetapi tidak mustahil di sisi Allah. Kerana Nabi SAW mengatakan setiap penyakit itu ada obat. Jadi berartinya mudah bagi Allah. Yang kita kadang-kadang kita fikir tak sembuh-sembuh juga, ambil ubat stroke ni macam-macam yang dicadangkan kepada kita. Tak cukup dengan ubatan di rumah sakit yang kita ambil tapi tak juga sembuh. Dalam pengobatan herba ini kita menggunakan apa yang kita sebut sebagai HGH. HGH dan juga WAVE. HGH itu kita gunakan dia kalau stroke yang serius, kita gunakan HGH drop. Jadi kita drop, ada cairan dia masuk ke dalam gelas 1 hari 3 kali. 1 kali drop itu kita guna 7 drop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dalam 1 gelas bagi minum. Kemudian pada tengah hari atau petang sekali lagi, malam sekali lagi. Dan pada ketika itu juga kita boleh juga gunakan wave. Wave ini kita titiskan di bahagian matanya. Matanya kita titiskan pada setiap waktu solat. Waktu solat. Sebaik-baiknya sebelum waktu solat. Jadi kita titiskan di bahagian matanya pada 1 hari 5 kali. Jadi dua-dua itu yang kita ambil, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Bukanlah Pak Haji nak mengatakan ini atas dasar promosi barang, tapi yang Pak Haji lihat sendiri, kalau yang datang merawat dengan Pak Haji di sini, insya-Allah
Kalau dia baru mild stroke, baru stroke ringan, kita belikan SGH yang spray. Yang spray di bawah lidah saja, itu sudah cukup, bersama dengan wave yang kita kenali sebagai HE-SET. Nah ini HE2 sekali dengan wave, ada 2 untuk mata, untuk kita menetes di mata, dan kita spraykan dia 1 hari 5 kali pada setiap kali solat. Boleh kita gunakan ini. Baik, wave ini dia bukan untuk ubat mata, bukan. Wave ini ialah untuk merawat masalah gelombang. Gelombang di bahagian otak kita. Ini kita merujuk kepada satu yang Nabi SAW sebut. Kalau ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir, dia adalah penyakit ain. Penyakit ain. Ya, satu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Kalau ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir, tapi tidak adalah takdir saja yang menentukan yang lebih cepat, tapi Nabi nak menceritakan bahawa penyakit ain itu cepat dia yang berkesan mata. Jadi maka para ilmuwan Islam mengambil ini sebagai satu sumber inspirasi, bahawa kalau kita nak sembuh cepat, kita bagi ubat itu melalui mata. Sebab itu pengobatan kita ada melalui mata. Begitu juga dalam bidang gurah, ya, tentu kita pernah dengar tentang gurah. Gurah ni masukkan cairan, ya, cairan di hidung misalnya, ya. Dan gurah ini juga pernah digunakan di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Mereka menggunakan gurah daripada minyak habatus sauda bagi orang yang mild stroke. Mild stroke ni yang stroke muka dia. Muka dia itu saja yang jadi pasti, ya, yang jadi stroke itu sebelah, mereka menggunakan gurah. Gurah itu ambil daripada minyak habatus sauda, masukkan ke hidung ni biar dia sampai masuk ke sini. Itu di antaranya. Jadi itu kaedah dia. Kemudian apakah ada obat-obat lain yang kita gunakan? Itu yang Pak Haji sebutkan. Dia mesti gunakan apa kita panggilkan HGH drop tadi untuk air minum. InsyaAllah dengan izin Allah. Ya, wallahu alam. Ya, terima kasih Tuan Haji atas jawapannya. Seterusnya Tuan Haji, kita berpindah pada soalan yang seterusnya. Hasbullah Hamzah daripada Kuala Terengganu, Malaysia. Saya berumur 62 tahun, kena serangan jantung pada tahun 2017. Sekarang dah dimasukkan 5 stent dalam saluran darah di jantung saya. Bolehkah saya guna produk HPA dengan kondisi saya ini? Atau adakah pantang larang sebelum saya guna produk HPA? Selalu sesak nafas dan lemah badan. Seperkara lagi, prostat memang dah enlarge, membesar, dan kerap kencing malam. Saya dah mula ambil shark cartilage, SJ2 dan Radix capsule. Nasihat daripada Tuan Haji amat saya harapkan. Ya, Encik Abdullah, ya, Abang Abdullah, ya. Sebenarnya yang dah diambil itu betul, ya. Ubat SJ2 tu bagus sekali, tetapi ada yang lebih baik daripada itu. Yang pertama, ya, saya cuba untuk lihat masalah jantung. Masalah jantung ini seperti mana yang disebutkan bahawa dia kena ambil minyak zaitun. Itu pertamanya. Yang kedua, bagus sekali untuk jantung ialah kita gunakan wave yang kita teteskan di bahagian mata itu. Itu yang kedua yang sangat-sangat kita boleh gunakan, minyak zaitun dan juga wave. Kalau kita gunakan, kita katalah kita kena sakit jantung, tapi kita ada ubat kimia, ya, makan ubat kimia untuk sakit jantung, maka kita boleh ambil bersama dengan herba 7 angin. Ya, herba 7 angin tu sangat bagus untuk jantung. Ya, jadi kita ambil 3 kali 3. InsyaAllah orang sakit jantung ni dia tak kuat berjalan. Kalau naik tangga berhenti 2-3 kali. Kalau berjalan pun berhenti juga, apatah lagi dalam usia kita begini.
Jadi bila dia ambil daripada herba 7 angin, dia akan ada energi, ada tenaga, boleh berjalan, naik tangga sudah tak berhenti lagi, berkeringat, keluar peluh dan sebagainya. Itu adalah di antaranya. Ya. Jadi insya-Allah kalau biasanya saya berikan prescribekan orang sakit jantung, kalau jumpa dengan saya akan bagi 3. Pertama minyak zaitun, yang kedua 7 angin, yang ketiga pelawas. Banyak orang bertanya, kenapa Pak Haji bagi pelawas untuk orang sakit jantung? Saya pun tak tahu, tapi kalau saya bagi pelawas, dia sembuh. Masya-Allah. Ya, jadi apa yang saya boleh sebutkan, mungkin ada connection ya daripada bahagian sembelit ni, sebab banyaknya orang bila sembelit itu dia menekan di bahagian jantung, melemahkan jantung. Wallahu alam. Ya. Tapi kalaulah berlaku penyumbatan di jantung itu kan sudah ada minyak zaitun. Ya, kalau kita nak gunakan lagi boleh, iaitu kita gunakan daripada madu campur dengan cuka, itu juga boleh digunakan. Ya. Kalau di Indonesia ada satu produk namanya penumpas asam urat. Ya, penumpas asam urat itu percampuran di antara madu dan juga cuka. Dia digunakan untuk asam urat, untuk gout dan juga untuk jantung. Itu juga boleh kita gunakan. Dan kita juga boleh gunakan propolis. Propolis. Banyak nih gunakan. Madu kelulut boleh juga digunakan. Wallahu alam, mengikut kesesuaian tubuh badan kita, insya-Allah. Ya, terima kasih Tuan Haji atas jawapannya. Seterusnya Muhammad Arifin daripada Brebes, Jawa Tengah. Kalau perut bahagian bawah keras sekali seperti mau meletup, terasa sakit, panas, perih, dan kalau malam tak dapat tidur dan sudah mulai teriak-teriak, juga selera makan hilang, badan makin kurus. Usia pasien 70 tahun Tuan Haji. Ya. Okey, tadi ada yang Pak Haji terlupa jawab, iaitu prostat. Ya, prostat. Prostat itu sama juga kalau di Indonesia ada temu mangga, ya, temu mangga. Ya, tetapi kalau di Malaysia kita tak banyak temu-temu ni. Tetapi kita boleh gunakan pokok bumi, tapak leman, atau nama saya Elephantopas camber. Ya, di mana dia mengandungi bahan aktifnya dikenali sebagai Fisalin B. Memang ada pun produk kita namanya kapsul Fisalin B. Ambil itu saja. Ambil, minum bersama dengan syak katalis. Masya Allah, dengan izin Allah, ramai yang Pak Haji dah tolong dengan izin Allah, ya, sembuh. Itu di antaranya yang tadi berhubung dengan pertanyaan prostat. Dan yang soalan yang seterusnya iaitu bahagian perut bawah itu dia mula sakit. Ini permasalahan usus lah. Jadi permasalahan usus ini sampai dia dah jadi luka. Ya, luka di dalam perut tersebut dan ada infection, ada jangkitan, mungkin jangkitan itu daripada bakteria, kuman dan sebagainya, dan sudah ada orang kata bleeding, pendarahan. Tengok dalam najis tu agak sikit hitam. Hitam tu adalah darah. Jadi oleh sebab itu luka di bahagian ini menyebabkan sakit. Kalau luka di bahagian usus kita, luka di bahagian perut kita itu dia sakit. Ya, sebab dia keluar asid. Asid itu yakni macam cuka itu kan, kena tempat luka macam mana? Sakit, perih, dia akan menjerit dan sebagainya. Cara dia, tengok, dengar sini betul-betul Pak Haji nak sebut, ya, iaitu dia menggunakan propolis. Propolis itu yang boleh menutupnya, menutup luka di bahagian perut tersebut menggunakan propolis. Baik, dengar betul-betul di sini. Kalau kita pergi ke sarang lebah thoracea utama ataupun lebah kelulu, ada sarang dia. Sarang dia tu, itulah dia dipanggil propolis. Ambil terus sarangnya itu, memang ada kat hutan-hutan ni, banyak. Ambil saja tanah itu, masuk ke dalam air suam, air hangat.
ambil, biarkan dia lama, minum airnya itu, insya-Allah hilang, cepat menutup lukanya. Kalau tak ada itu, ambil propolis. Ada propolis ya, kita titikkan propolis di dalam air hangat, di dalam air suam. Jangan titis dalam air sejuk, air dingin, sebab dia perlu penguapan. Jadi kita titis dalam air hangat lalu kita minum. Belikan dia punya propolis tersebut. Kalau tidak ada propolis, tak ada sarang daripada lebah itama, torasika ataupun lebah apa kita panggil lebah yang segitiga ini, itama ni, maksudnya kalau kita tak ada lebah kelulut ini, kalau kita tak ada ni, maka kita carilah madu kelulut. Macam mana madu kelulut ni? Madu kelulut ada dua. Yang satu sifatnya asam, satu lagi sifatnya manis. Ya, ada dua sifat madu kelulut ni. Nak cari yang mana? Yang asam atau yang manis? Ambil yang manis. Ambil yang manis sebab dia sudah luka. Ya, dia sudah luka, dia jadi tukak lambung dan sebagainya. Jadi nanti kalau dia dah mula luka itu, perutnya akan jadi keras. Jangan minum susu lagi masa ni. Ya, kalau kita nanti akan jadi sakit ya, tak dapat tidur pada waktu malam. Dia jadi sembelit lagi. Ya, bagi dia juga ambil daripada, kalau di Indonesia ada air dihydra. Dihydra itu, ambil air itu untuk nak tutupkan luka tersebut, insya-Allah. Ya, tetapi kalau kita di sini kita ambil apa? Ambil air mineral lah, air mineral, air gau, ambil minum itu bagi agak banyak sikit. Itu wallahu a'lam. Ya, terima kasih Tuan Haji. Dan seterusnya Hanun Naziah daripada Selangor bertanya, saya ada persoalan tentang masalah kelenjar di rahang pipi kiri. Ia tidak sakit, kadang-kala terasa sengal dan boleh membesar secara tiba-tiba, dan akan jadi gatal apabila tersalah makan. Kelenjar ini sudah hampir 12 tahun saya telah mengamalkan herba, tetapi mungkin pengambilan tidak begitu konsisten. Ia seperti membesar tetapi agak terkawal. Mohon Tuan Haji berikan cadangan yang terbaik untuk masalah ini. Ya, yang pertama kelenjar ya, kita kena tahu. Yang kedua ialah peradangan. Jadi kalau kata namanya peradangan, macam Pak Haji selalu sebut ya, bahawa kena ingat, pastikan betul-betul jangan ambil makanan-makanan alergik. Kita faham apa yang alergik dengan kita. Ada orang yang alergik udang, ada orang alergik dengan makanan-makanan laut, ada orang yang alergik dengan sesuatu makanan. Jadi kita tak boleh ambil. Ketika kita ambil makanan alergik tersebut, maka seluruh sistem tubuh badan kita akan bertumpu pada makanan alergik yang menyebabkan pembengkakan yang berlaku di rahang itu akan jadi besar. Ini yang kita harus faham, bahawa alergi itulah yang menyebabkan berlakunya ketumbuhan, tumor, fibroid. Jadi ingat apa? Sebab makanan alergi. Jadi kita kena buang makanan alergi itu dalam tubuh badan kita. Apa dia buang kan? Bagikan dia dengan anti-rex ya, anti-rex. Bila kita makan anti-rex, dia buang bahan-bahan alergik yang ada pada tubuh badan kita. Kalau kita tak mau anti-rex, kita ada satu produk iaitu akar kunin. Ya, akar kunin yang dikenali sebagai Cocinium Plus. Ya, Cocinium Plus. Ya, di mana Cocinium Plus ini dia menggunakan akar kunin antihistamin. Jadi alhamdulillah, masya-Allah ya. Jadi saya harap Puan Anu faham ya, faham bahawa terjadinya ini bukan disebabkan apa ya, sebab banyak makanan alergik yang tak sesuai dengan kita. Salah satunya ayam lah. Ayam kena tengok ya, jangan tinggal ayam, belacan, cencaluk, budu. Itu dia punya yang melibatkan udang kecil tu. Itu wallahu. Ya, terima kasih Tuan Haji. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, bapa ibu yang mengikuti live ini, kita mohon lagi sekali untuk anda share video ini, live ini, supaya lebih ramai lagi teman-teman kita di seluruh Nusantara
mengikuti program bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HP. InsyaAllah tadi kita boleh teruskan untuk seterusnya. Muhammad Zahir bin Kasim daripada Alusta Kedah Darul Aman. Bagaimana kaedah untuk merawat masalah angin kronik sehingga mengganggu pernafasan, menyebabkan bunyi dan nafas amat tidak selesa? Sudah berubat dan dengan macam-macam kaedah. Herba tujuh angin pun dah ambil. Mohon solusi dari Tuan Haji. Ya, alhamdulillah ya, Encik Zahir. Tentang angin ya, masalah angin dalam tubuh kita rasa macam banyak angin di perut dan sebagainya, ini semua adalah pencernaan. Ini semua gangguan pencernaan. Sebenarnya dia adalah masalah daripada enzim perut, air perut, ataupun enzimnya, ataupun bakteria, good bakterianya yang dah mati. Ini kesemua adalah permasalahan yang boleh menyebabkan masalah angin. Pemikiran juga boleh menyebabkan angin. Ya, pemikiran susah. Bila kita fikir susah, nanti air perut banyak keluar, dia jadi gastrit dan sebagainya. Jadi telah Pak Haji terangkan cara paling simple sekali ialah halia lah, paling mudah. Halia. Ya, buat minuman air halia. InsyaAllah dia akan jadi lawas, dia akan buat angin dan sebagainya. Herba tujuh angin ni pun dah cukup baguslah. Tetapi jangan ambil susu. Ingat ya, jangan ambil susu. Buah pun ada buah yang boleh kita ambil, ada buah yang tak boleh kita ambil. Kita boleh test sendiri. Kalau kita ambil jus buah, kalau kembung tinggal. Ya. Dan Pak Haji yakin ya, Pak Haji yakin kalau ambil buah ni ada buah yang tidak boleh diambil ni, rasanya Pak Haji. Rasa macam tu. Jadi oleh sebab itu, maka kita kena ingat ya bahawa dalam Al-Quran itu Allah memberikan petunjuk, iaitu menggunakan zanjabil halia. Nah, halia guna halia biasa ajalah. Cari halia yang tua sikit tu, ambil orang kata ibu halia tu. Maksudnya yang besar tu, yang kecil-kecil tu kita buanglah. Kita orang kata apa, kita parut dia tu, kemudian kita ambil tu, kita masuk tuangkan air sikit lah. Kalau nak tambah gula perang boleh, tambahkan sikit gula perang, insyaAllah. Ya, terima kasih Tuan Haji atas jawapannya. Moga Encik Muhammad Zahir berpuas hati dengan jawapan daripada yang berbahagia Tuan Haji. Seterusnya Tuan Haji Yahya Amin daripada Pelawan, Riau, Indonesia. Orang yang kena diabetes kering, tubuh badannya jadi kurus. Macam mana nak kasih solusi biar badannya kembali normal Tuan Haji? Ya, memang betul. DM ni ada dua. Diabetes kencing manis ada dua. Satu yang basah, satu yang kering. Yang basah itu kebanyakannya dia tak kurus, dia luka tapi susah nak sembuh. Ya, kadang-kadang kena potong kaki, kadang-kadang ya kaki tu ada jadi gangren, berbau busuk dan sebagainya ya. Jadi Pak Haji tolong menjawab dulu ya untuk yang basah ni. Ya. Kalaulah kaki kita itu bau busuk, gangren dan dia tak mau kering ya. Jadi macam mana cara nak bagi dia kering? Gunakanlah AGH. Ini banyak orang yang tidak tahu. Kita spray AGH saja. Pada setiap waktu insya-Allah gangren itu hilang dia punya bau busuknya. Cuba kita spray juga di tempat yang ada gangren tersebut. Gunakan HE ini. Subhanallah. Cukup dah. Ya, spraykan ya di bahagian mulut sebagainya. Kemudian yang wave ini kita titiskan, nanti keringlah. Ya, itu di antaranya untuk yang jenis basah. Mudah kita rawat. Tapi ada pun yang jenis DM2 ini, type 2 ini, dia ini kebanyakannya ialah dia makan dalam orang kata. Jadi kurus saja ya. Kemudian dia kurus tak mau dia nak orang kata apa, nak hidup lagi dia punya tubuh badannya itu. Cara dia dengan mengambil sesuatu yang berwarna hijau. Salah satunya ialah jus lah. Jus apple hijau, jus belimbing hijau, jus jambu boleh kita ambil, seledri campur dengan apple, sesuatu yang berwarna hijau, spirulina, itu yang hijau. Jadi apa juga yang kita ambil itu, dia akan membuat tubuh badan kita itu hidup kembali. Itu yang pertama.
Yang keduanya, kita kena ambil apa yang kita kena ambil, iaitu sesuatu yang Pak Haji sebutkan yang mengandungi satu dia panggil krom. Krom ya. Krom ini ada dalam produk kita Deep Sea. Krom ni ialah sejenis mineral yang ada di dalam garam ya, garam yang tumbuh di gunung ya, yang dimakan oleh haiwan, itu adalah krom yang warna hitam itu. Itu ada dalam produk kita namanya Deep Sea. Bagus sekali untuk menumbuhkan kembali dia punya kulit-kulit kita itu dan isi-isi kita yang makin menipis dan sebagainya. Samping itu jangan lupa dia kena guna SGH juga. Human growth hormone dia kena guna SGH juga. Sebab SGH itu dia akan repair balik kita punya supaya tidak menjadi semakin parah. Ya, itu dia. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji atas jawapannya. Seterusnya kita melayani pertanyaan daripada Siti Kasanah, Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Bagaimana terapi untuk wanita yang sudah menikah, sel telurnya mengecil dua-duanya dan sudah 5 tahun menikah belum mempunyai anak dan keturunan? Haidnya juga tidak teratur, Tuan Haji. Ya. Ini terkait dengan kesuburan. Ya, yang mana fertility ya. Fertility ini kalau kita ada masalah di sel-sel telur ini yang kita katakan dia mengecil ya, yang ada 2 belah itu sebagainya, yang menyebabkan dia jadi tidak subur. Jadi kita kena ambil herba-herba yang boleh mendatangkan kesuburan kepada perempuan. Apa dia herba yang mendatangkan kesuburan kepada perempuan? Biasanya kalau yang datang ke sini yang berjumpa dengan Pak Haji untuk tujuan kesuburan. Ini juga Pak Haji sampaikan kepada semua ya, bahawa tujuan kesuburan dia, yang pertama sekali dia kena menggunakan daripada, kita panggil sini kopi Kacik Fatimah, atau kalau dalam produk kita kapsul namanya Puraria, ataupun Paramaria. Ada 2 tu. Satu Puraria daripada sejenis ubi yang bernama Puraria merifica, dan ubi yang bernama Lobata. Jadi kedua-dua ubi ini ialah digunakan untuk meningkatkan hormon estrogen supaya dia jadi subur. Jadi ubi ini dulu ya, kita ambil di kawasan utara Bangkok, iaitu di kawasan Chiang Rai, kawasan terlepas daripada Bangkok di Thailand ya. Jadi oleh sebab itu bila kita ambil, dia akan mendatangkan phytoestrogen yang tinggi kepada seorang perempuan. Bagaimana kita boleh tahu perempuan itu ada phytoestrogen? Yang pertama ya, dia merawat untuk frigid. Frigid ni dia jadi dingin, dia tak suka. Bila dia mengambil itu, dia akan meningkatkan libido bagi seorang perempuan. Ya, itu nak menunjukkan bahawa ketinggian phytoestrogen tersebut. Ini ada 2. Satu ada di dalam produk lokal yang bernama Paramaria, dan produk yang kita ambil herbanya itu yang kita sebut sebagai Puraria. Puraria itu dia macam suatu yang boleh merangsangkan keinginan bagi seorang perempuan itu untuk bersama dengan suaminya. Itu adalah di antara yang paling penting. Itu ya. Kemudian pula kita boleh ambil, ada juga yang Pak Haji masukkan dalam kopi Kacik Fatimah. Itu juga telah dimasukkan, selain pada Kacik Fatimah, dimasukkan Puraria di situ. Ya, Puraria, supaya mendapatkan apa yang kita katakan sebagai kesuburan. Ya, kemudian lagi herba untuk kesuburan yang seterusnya, kita ambil dia daripada omega 3. Boleh ambil omega 3. Tetapi kalau dia punya period tak betul ya, tak betul on off 1 bulan 2 kali sebagainya, kita kena gunakan satu produk yang kita panggil produknya one day soft gel. Soft gel itu namanya one day.
One day ni sebenarnya secara terus terang Pak Haji gunakan daripada prime rose oil. Prime rose oil ini ada satu bunga yang berwarna kuning. Bunga itu dikenali sebagai prime rose, ya. Jadi minyak daripada bunga itulah yang dibuat untuk one day ini, untuk mendapatkan dia punya kestabilan hormon dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak ada one day soft gel ini, boleh saja kita guna omega 3, ya, omega 3 ini sangat-sangat bagus, ya, insya-Allah. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita menggunakan ini, satu lagi dia kena gunakan kapsul Fisalin B. Kenapa dia gunakan kapsul Fisalin B? Supaya kapsul Fisalin B itu adalah untuk mematangkan telur, ya, mematangkan dia punya telur. Kerana ada ketikanya dalam kasus-kasus yang kita jumpa, suaminya itu subur, suaminya itu sihat, isterinya sihat, tapi mereka tak dapat dia punya anak, tak dapat keturunan. Sebab apa? Sebab tidak mengalami kematangan. Ya, jadi oleh sebab itu dia tak sperm itu juga tak mengalami kematangan, isteri juga tu ada permasalahan. Dan ada setengah pula yang mengalami masalah di tiub fallopian itu, ada dia punya, orang kata ada ketumbuhan. Bila ada ketumbuhan tersekat di tiub fallopian tersebut, jadi tidak dapat berlaku persenyawaan di antara ovum dan juga sperm. Jadi bila tak dapat lakukan persenyawaan dekat situ, menyebabkan juga dia tak hamil. Dan yang ketiganya, boleh jadi di antara tiub fallopian itu terjadi kematian ovum, sperm, di mana apabila sperm itu nak berenang menuju kepada sel telur, maka dia melalui satu kawasan yang menyebabkan dia mati. Dia mati. Ini kerana keasidan yang terlalu tinggi, asam yang terlalu tinggi. Jadi oleh sebab itu bila kita ambil herba ini, kita perlu ambil omega 3 plus dengan Fisalin B plus lagi dengan Paramaria atau Puraria atau kopi kacip Fatimah. InsyaAllah akan hamil dengan izin Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji. Dan seterusnya Tuan Haji, ini soalan daripada pertanyaan daripada Asmuni Singkawang, Kalimantan Barat. Pertanyaan beliau, dalam kemasan herba tertera tanggal produksi dan tanggal habis. Apakah herba produk HPA boleh diambil walau tanggal dalam kemasan sudah habis? Barangkali aman untuk kesihatan? Oh, ini istimewa pertanyaan itu Haji. Baik, terima kasih. Soalan yang jujur dan soalan yang sangat baik, ya. Di dalam herba ini, dalam industri herba, dia ada persyaratan. Kalau macam di Malaysia, ada persyaratan bahawa herba itu biasanya untuk seusia 2 atau 3 tahun saja di dalam bentuk kapsul. Jadi pihak perusahaan mengambil kebijakan untuk 3 tahun. Jadi expired date-nya itu tempoh 3 tahun daripada tarikh penghilangan. Begitu juga dengan Indonesia. Tetapi seharusnya sudah expired ini kita tak boleh gunakan lagi. Dia tidak ada racun, ya, tetapi dia sudah melewati daripada waktunya 3 tahun. Ya, di mana kekuatannya itu hanya tinggal separuh saja lagi. Sebab apa, ya, herba kalaupun kita simpan memang bagus, kita simpan, boleh simpan sampai 3-5 tahun pun boleh, ya. Tetapi kalau herba itu dimasukkan, diproses, masuk dalam botol, kena cahaya matahari, dibawa sana ke sebagainya, dia semakin kurang khasiatnya. Tapi kalau dia disimpan di tempat yang orang kata yang tak kena cahaya, tempat yang elok dan sebagainya, itu insya-Allah boleh kita ambil, ya. Cumanya Pak Haji selalu sebut, kenapa kita tak hadiahkan sesuatu yang berharga untuk diri kita? Kenapa kita nak harus ambil yang expired date? Kenapa kita harus ambil yang sudah hilang waktunya? Mungkin yang pertama kita kata sayang, ya, sayang sebab wang kita dah keluarkan. Yang mana lebih kita sayang, wang ataupun diri kita?
Kalau kita sayangkan diri kita, ambil yang elok-elok. Ya, jangan ambil yang sudah lama-lama. Yang lama itu kalau kita semua duk makan yang lama, yang baru jadi lama. Jadi akhirnya kita makan yang lama semua. Jadi kita jangan macam tu, makan yang baru. Ya. Jadi kalau kita ambil satu konsep first in first out, betul lah, itu berniaga, first in first out. Tapi kalau herba tu yang dah expired kita makan, lepas tu esok tengok yang mana expired lagi, yang sudah habis masanya kita makan, lusa. Jadi semua hidup kita makan yang semua expired. Sebab apa jadi macam ni? Tak boleh macam tu. Buang sajalah, beli yang baru. Ya, sayang. Kalau sayang, tak apa, kita ambil lah. Kita boleh makan, dia tidak datangkan keracunan. Tetapi bagi diri Pak Haji, ya, kita menghargai lah. Kita hargai tubuh badan kita, kita hargai wang kita. Betul. Jadi terpulang pada bapa dan ibu sekalian. Wallahualam. Terima kasih Tuan Haji, dan terima kasih juga bagi mereka yang bertanya pada malam ini program kita Anda Tanya Pak Haji Jawab. Kita teruskan melayani pertanyaan daripada Sumarni, Palu, Sulawesi. Pertanyaan beliau, kepala terasa pusing saat sujud, penglihatan gelap. Kadang saat jelang tidur dan bangun tidur pun terasa pusing. Maaf Tuan Haji, sebelumnya pernah kecelakaan jatuh dari motor. Menurut keterangan doktor, mengatakan terjadi pendarahan di bahagian kepala. Alhamdulillah tidak dioperasi, rawatannya hanya berupa obat minum. Mohon solusi resep herba apa yang baik dikonsumsi. Sebelumnya sudah konsumsi Mangiscape HPA, habis 2 botol. Apakah harus lanjut konsumsi Mangiscape atau bisa disinergikan dengan herba lain? Terima kasih Tuan Haji. Ya. Ini terkait dengan darah yang beku di bahagian kepala, ya. Pak Haji dah terangkan bahawa darah yang beku di bahagian kepala ni ialah kerana bukan masalah saraf, ya, tapi masalah kerana terdapat pembekuan darah tersebut. Cara dia bukan kesemua herba yang dapat mengeluarkannya. Salah satu yang dapat untuk menghilangkannya ialah pegaga. Jadi boleh kita order saja pegaga. Ya, kita ada pegaga, boleh order dengan warehouse, ya. Itu sebaik-baiknya. Ya, kalau kita ambil pegaga yang bentuk loose itu, tobruk itu, kita ambil dia 1 sendok besar, masuk ke dalam, kita buat seduhan lah. Kita minum selalu. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, boleh juga ambil Radi IQ, boleh. Kemudian yang ketiga, ya, dengar ini. Ini hanyalah merupakan satu praktikal tapi berkesan, iaitu lomorkan kepala itu dengan minyak MPH. Bila kita lomorkan dengan MPH itu, dia panas nanti, dia akan menarik dia punya, lama-lama dia boleh hilang. Kita buat itu rutin, ya, rutin selama kurang lebih ialah 1 bulan. Tapi insya-Allah biasanya 15 hari, 16 hari itu dah banyak yang dah hilang. Basahkan dia betul-betul, basahkan dia di bahagian kepala tersebut. Itu adalah di antara satu kaedah yang sangat-sangat berjaya, ya, yang kita gunakan. Mangiscape ini digunakan kalau ada masalah saraf. Ya, kita gunakan kalau ketegangan saraf, kita susah nak tidur, sakit kepala, itu betul. Tapi kalau darah beku, kena guna kaedah itu. Dan yang seterusnya ialah kita bekam. Ya, bekam, ya, pada 17, 19 dan 21. Kerana bila kita bekam itu, kita banyak mengeluarkan darah-darah kotor itu yang menyebabkan darah beku itu juga akan hilang, akan habis insya-Allah. Itu yang kita bekam. Ya. Kemudian yang lainnya kalau mau buat kiropraktik boleh juga kita amalkan, ya, sebagainya. Tetapi yang lebih baik ialah herba berbentuk makan. Ya, kita makan insya-Allah. Ya, terima kasih Tuan Haji atas jawapannya. Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang masih lagi mengikuti live ini di Facebook Tuan Haji Ismail HPA. Seterusnya Tuan Haji, kita melayani pertanyaan Fadilah Jamili
daripada Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Pertanyaan beliau, ayah saya umur 62 tahun sekarang merasa nyeri sakit di bahagian bawah dada sebelah kiri dan juga sakit kepala. Beliau pernah operasi hernia dan pernah hipertensi, golongan darah B. Ya tadi. Ya, kalau kita sakit kepala, nyeri di sebelah dada kiri, ya, dada kiri, kemudian pula pernah ya hipertensi. Jadi ini menunjukkan barangkali dah boleh Pak Haji mendiagnoskan ini bahawa barangkali yang sakit di dada kiri dan kepala itu kerana tekanan ya, tekanan yang tinggi. Jadi oleh kerana tekanan yang tinggi inilah yang menyebabkan dia selalu sakit dekat sini dan juga di bahagian kepala. Itu yang pertama. Jadi maksudnya kita kalau pergi ke hospital, biasanya doktor bagi ubat-ubat beta block, ya, ubat-ubat hipertensi yang diklasifikasikan di dalam beta block, ya, beta block. Ada ubat-ubat hipertensi yang daripada diuretik, ya, tetapi yang dibagi oleh beta block ni. Jadi oleh sebab itu maka dia juga mungkin kalau kita pergi jumpa doktor bagi ubat untuk pencair darah, boleh jadi ya, antikoagulatan darah dan sebagainya. Jadi sebab itu kita kena hati-hati ni, sebab kalau kita ambil herba pun kita boleh ambil herba pencair darah, tapi kena pastikan bahawa selama ini tidak sekarang ini tidak lagi mengamalkan ubat-ubat pencair darah. Kalau kita ambil ubat pencair darah 2 yang kimia, satu lagi yang herba, tak boleh dia jadi bleeding nanti sebagainya. Jadi macam mana nak selesai ni ya, Pak Haji ambil jalan tengah ya, jalan tengah, supaya tidak mendatangkan banyak DOC yang kuat-kuat, iaitu ambil saja yang pertama sekali ialah pelawas, yang kedua ambil spirina. Itu saja, ataupun pelawas ambil dengan 7 angin, dah cukup. Itu ambil jalan tengah, jalan yang mild, jalan yang tak kuat. Dengan usia 62 ini ya, lebih kurang jugalah tua sedikit pada Pak Haji. Memang betul lah orang-orang yang seperti generasi tua warga, kalau di Malaysia dipanggil warga emas, bukan warga perak, warga emas, warga belia, warga emas. Kita pun ada juga pengarah jati emas. Ini warga emas, pengarah jati emas. Jadi warga-warga emas ni macam Pak Haji ni, kalau kita naik kenderaan kereta di Malaysia dapat separuh harga. Naik pesawat dapat harga murah sebab dah dikira orang tua. Subhanallah ya. Tetapi apapun ya, kita kena ya, apa yang Pak Haji sebut, ingat ya, 7 angin sama dengan pelawas. Jangan lupa pelawas ya. Kemudian ataupun spirina. Kalau nak digabungkan 3 tu lagi bagus. Ya, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji. Fadilah Jamil juga bertanya, ibu saya umur 57 tahun sering merasa sesak dada. Diperiksa ke doktor ada gejala jantung dan juga menderita asam urat. Ibunya ini golongan darah B, Tuan Haji. Ya, ibu darah B, ayah pun darah B juga ya. Ini damai-damai ni. Orang tenang-tenang ni. Sebagainya. Ibu pun tenang, ayah pun tenang. Ya, ini ya, hidup tenang-tenang, damai-damai saja sebagainya ya. Dan kebiasaannya kalau orang darah B ini ya, kalau dia ada pun masalah jantung tetapi tak serius, ya, selalunya masalah jantung ni menyerang yang paling serius ialah orang darah O. Begitu juga dengan orang penyakit kanser, kebanyakan AB. Ya, ada di dalam kumpulan darah lain memang ada, jantung pun ada, di B juga ada, tapi yang Pak Haji nak sebut yang serius, yang biasa yang serius. Jadi okey. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tak serius lah. Cuma ada masalah asam urat, ada sikit sesak-sesak di bahagian dada tu, biasalah. Ya,
Kadang-kadang mak kita, ayah kita sakit dada ni sebab anak dia tak balik. Oh ya. Anak dia sibuk kerja saja, jual produk HVA ke sana ke sini sebagainya, tak jengok-jengok, tak lihat mak ayah. Allah. Kadang-kadang bukanlah dalam kasus ini, bukan di kasus-kasus yang lain. Contohnya, jadi kadang-kadang itulah yang Pak Haji sebut, kita belajar pijatan. Di HVA ni ada, kita belajar namanya pijatan jitu titik saraf. Kita ajar pijatan itu, siapa kita nak pijat dulu? Mak ayah kita. Betul. Pijat mak ayah kita dulu. Kadang-kadang pijatan itu hilang sakit jantung. Allah. Sebab apa? Dia rindu. Pijatan itu menghilangkan rindunya. Sebab itu biasanya kalau kita ada yang belajar pijatan di tempat Pak Haji ni, Pak Haji pesan dia, nanti kamu pulang ya, pijat ibu ayah dulu sebelum orang lain. Ketika mereka pijat ibu ayah tu menangis. Allah. Sebab ialah dia tak pernah pijat, tiba-tiba dia pulang dia pijat. Satu sentuhan, Allah subhanallah. Pak Haji memang pernah banyak tengoklah, kalau kita pijak ibu ayah-ayah yang tua ni, Allah menangis dia. Dia bukan sebenarnya dia enak sangat pijatan kita tu. Mungkinlah enak, mungkin tak enak sebab kita baru belajar. Tapi bila kita menyentuh itu, sentuhan itulah yang membuatkan seseorang itu hidup. Sebab itu dalam filosofi, dalam pijatan ini ada ungkapan dia. Dengar ya, dia kata apa? Manusia ini boleh hidup tidak ada penglihatan, tapi manusia akan mati tanpa sentuhan. Itu artinya apa? Artinya manusia ni kalau dia buta boleh hidup. Pak Haji ada banyak teman-teman Pak Haji yang tak nampak, hidup, kahwin, dapat anak. Tetapi kalau tak ada sentuhan, apa lagi? Bukan sentuhan tangan saja, bukan sentuhan ini saja, tapi sentuhan hati. Sentuhan hati. Bila sudah tidak ada sentuhan hati, maka dia akan mati. Yeah. Bukan mati orangnya hidup juga, mati cintanya. Yang mana lebih teruk, mati fizik atau mati cinta? Mati cinta lah. Kalau mati fizik lagi teruk, mati terus sebagainya. Tapi kalau hidup ni sudah tidak ada cinta, Pak Haji selalu sebut, ingat ya, bila hidup itu sudah tidak ada cinta, tidak ada wangi-wangian, tidak ada harum-haruman, tidak ada warna-warni, dia umpama orang yang sudah mati tapi belum dikebumikan lagi. Dia dah mati dah sebenarnya, tapi belum dikebumikan lagi saja. Hidup, orang kata hidup segan, mati tak mau. Ya, hidup berana saja sebagainya. Lari kat hutan-hutan. Lari ke hutan. Tapi kalau dia lari ke hutan kerana nak elakkan dia pada COVID-19, baguslah. Itu yang Nabi suruh. Tapi ini bukan, dia lari duduk di hutan tu kerana membawa nasib. Ya, jumpa dengan anak harimau. Anak harimau tu harimau akar tu. Ya, yang macam kucing sebagainya. Jadi wallahu a'lam. Soalannya di mana tadi ni? Jadi maksudnya ubat apa sebenarnya ya? Ubat apa nak bagi kepada ibu yang ini? Jadi ada satu minyak yang Pak Haji keluarkan namanya Hirudin, ataupun kita panggil minyak enzim, bioenzim. Minyak ini sebenarnya buat daripada enzim lintah. Ya, kita hanya sapu saja di bahagian dada sebelah kiri itu. Ada dijual bagi mereka yang nak order. Di Indonesia pun ada, di Malaysia pun ada minyak ini sebagainya. Yang lain-lain tu kalau jantung saja ingat minyak zaitun. Minyak zaitun. Minum minyak zaitun atau minyak VCO. Kalau boleh anaknya yang suapkan. Kalau dulu ibu yang menyuapkan ke mulut kita, tapi kita pula kali ini menyuapkan di mulut ibu. Masya-Allah. Kalau dulu tangan ibu yang itulah yang menyuapkan ke mulut kita, kita makan, ibu suapkan, kita makan, ibu suapkan. Hari ini tangan ibu sudah menggeletar begitu. Getar begitu. Jadi tangan ibu sudah menggeletar itu, biar tangan kita yang kekar ini pula yang menyuapkan ke mulut ibu. Masya-Allah.
Nanti yang sisa-sisa nasi ibu yang lebih di pinggan tu kita habiskan. Air ibu yang lebih tu kita minum. Apa yang kita nak rasakan, itulah dia ibu yang membesarkan kita. Itulah ibu yang memberikan kita minum ketika kita masih kecil. Boleh buat begitu. Kalau boleh buat begitu, insya-Allah kita mengundang rahmat, mengundang cinta, mengundang semua daripada keredaan Allah SWT. Doa kita jadi orang yang mustajab, insya-Allah. Ya. Ya, alhamdulillah Tuan Haji, terima kasih atas jawapannya. Moga Fadilah Jamili daripada Padang, Sumatera Barat, Indonesia berpuas hati dengan jawapan daripada yang Tuan Haji. Seterusnya Tuan Haji, kita teruskan pertanyaan daripada Afriyani, Batam, Indonesia. Ramai sekali Tuan Haji daripada Indonesia yang mengikuti live ini Tuan Haji. Persoalannya, apakah herba yang terbaik untuk penyempitan pembuluh darah jantung Tuan Haji? Banyak pertanyaan tentang jantung Tuan Haji malam ni. Yang terbaik seperti mana yang Pak Haji sebutlah, minyak zaitun. Tapi kalau percampuran di antara madu dan cuka juga terbaik. Kalau tak campurkan cuka tu pun bagus sekali. Membiasakan minum cuka. Tetapi kita kena membiasakan. Apakah cuka ni tidak menyebabkan kita punya mukus kita akan jadi semakin nipis? Lama kelamaan tubuh badan dia dapat adaptasi. Dia akan membuat mukus yang lebih tebal. Sangat bagus. Jadi kita campur cuka plus dengan madu. Tetapi kalau datang ke tempat Pak Haji, ada satu kapsul namanya kapsul jantung hati. Jantung hati. Kapsul jantung hati ni Pak Haji buat daripada ampela ayam. Ampela ayam. Ampela ayam itu ataupun empedu ayam. Pedal ayam. Pedal ayam. Kalau kita dekat Malaysia ni kita sebut pedal ayam. Pedal itu dibakar, jadikan arang, campur sikit dengan menerung. Menerung ni pokok menerung, namanya rusiga. Rusiga spesies, ada pokok, dia ada segitiga, namanya rusiga spesies. Campur dua tu maka dibuat kapsul. Masya Allah. Pak Haji sempat belajar ni dengan bidan orang dulu yang sudah meninggal dah. Masa tu usia Pak Haji belum lagi berkahwin. Jadi masa tu Pak Haji sempat belajar. Dia gunakan ini untuk, pertama untuk jantung, yang kedua untuk orang yang tidak dapat keturunan. Dia gunakan ampela ini plus dengan menerung, kemudian diambilkan, dia buat ubat periuk kesuburan. Ubat periuk ni mencampurkan kulit dadap atau kulit dedap campur dengan akar inai. Dua tu saja. Setelah Pak Haji mengkaji, memang ada penelitian terhadap kulit dadap ini dibuat untuk ubat kanker, ubat kanser. Masya Allah. Ya, jadi kalau dulu kita tengok begini, kalau perempuan tu ada senggugut, senak ketika kedatangan bulan, ya, sakit sebagainya, dan dia tidak dapat keturunan. Jadi kita ambil kulit dadap, campur dengan akar inai. Inai itu ada hadisnya. Inai adalah pengubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bincangkan nanti satu hari pasal inai, pasal raihan. Raihan tu, ya Allah, dalam Quran ada. Dan surah Ar-Rahman pun cerita pasal raihan. Dalam surah Al-Waqiah pun ada cerita pasal raihan. Raihan tu ubat. Ya, nanti kita bincangkan. Kita dah bincangkan pasal buah tin. Kita tengok betapa hebatnya buah tin, betapa hebatnya madu lebah, betapa hebatnya daripada zanjabil. Tapi cuba kita tengok betapa hebatnya raihan. Raihan kumpulan nasyid itulah. Raihan, kumpulan raihan, Allahu. Itu kumpulan raihan. Ya, itu sebagainya. Baik. Raihan itu bukan. Raihan itu ialah sejenis apa yang kita sebutkan, kalau di Indonesia panggil kemangi. Kemangi yang berwangi tu, atau orang panggil selasih.
Yang mana satu selasih, yang mana satu kemangi. Orang tua dulu, kalau orang Melayu dia ada lagu dia. Lagu dia apa? Aku siram selasih di hujung jambangan. Allahu Akbar. Apa maknanya aku siram selasih di hujung jambangan? Selasih itu ialah raihan. Cerita dia, cerita pasal raihan. Raihan ni dalam syurga. Masya-Allah. Ya. Jadi orang tua dulu dia nak membayangkan betapa impian dia nak masuk syurga. Dia tanam pokok selasih. Jadi dia pun siram. Selasih itu lambang cinta. Cinta dia kepada Allah lah sebenarnya. Cinta dia kepada Allah. Banyak orang ni yang menyalahkan kepada sastra. Dia salah tafsir sastra. Misalnya apa dia? Ada pantun-pantun. Ini sebentar sikit kita selingan lah. Kita selingan. Ada berapa minit lagi masanya? Ada. Oh, dah dekat, dah habis dah. Okey. Ada ini selingan ya. Ada dia punya satu pantun. Ada satu pantun dia begini. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, nyawa dan badan kami pertaruhkan. Nampak kita merinding juga kita baca tu ya. Jadi sebagainya. Baik, orang kata tu adalah pantun cinta. Salah. Tu bukan pantun cinta, tu pantun 1511. Tahun 1511. Tahun 1511. Apa dia? Tahun kejatuhan kerajaan Sultan Melaka, Kesultanan Islam Melaka 1511 diserang oleh Portugis. Ketika serangan oleh Portugis itu, maka kita ditolong oleh sahabat-sahabat daripada Jawa, sahabat-sahabat daripada Sumatera, sahabat-sahabat daripada Bugis, daripada Makassar, kerana kita rumpun dulu. Nanti satu hari Pak Haji cerita tentang bagaimana perjuangan Raja Haji, Riau, Perlak, Prasak, macam mana kerajaan Melaka wujud dulu, macam mana hubungan Aceh dengan Turki, macam mana ada sejarah Tun Sri Lanang, macam mana Raja Haji, bagaimana peperangan dengan Belanda. Masya-Allah. Jadi ketika berlaku serangan, Portugis telah cuba untuk menjatuhkan kerajaan Islam Melaka pada ketika itu, tidak berjaya. Sebab dihalang oleh para pejuang yang sanggup bermati-matian mempertahankan Melaka sebagai sebuah kerajaan Islam pada ketika itu. Tetapi kerana pembelotan, ada orang dalam yang belot. Yang selalunya pejuang ni dia tidak mati dengan senjata lawan, tapi selalunya dia ditikam oleh musuh, dia ditikam oleh kawan dari belakang. Selalunya macam tu. Pembelotan ini membuka pintu kepada orang Portugis menyerang di Melaka 1511. Ketika jatuhnya bandar Melaka itu, maka orang-orang daripada Indonesia mengeluarkan satu pantun. Kalau roboh kota Melaka, maksudnya kota Melaka dah nak roboh dah ni. Papan di Jawa kami dirikan. Papan tu artinya apa? Artinya kapal-kapal kecil. Mereka datang dengan kapal-kapal kecil yang panjang. Kalau sungguh bagai dikata, nyawa dan badan kami pertaruhkan, mati syahid di Teluk Ketapang. Ada dia punya tempatnya, menyaksikan pertempuran yang terhebat sekali, yang besar pada ketika itu. Hari ini jadi pantun cinta. Nak bercinta macam tu. Jadi begitu juga dengan pokok selasih ni, raihan. Pokok raihan ni, ku siram selasih di hujung jambangan. Aduh, mengenang kekasih. Ini bukan selasih raihan, ni bukan kekasih. Raihan ni jannah, syurga, tumbuhan dalam syurga. Raihan, selasih. Jadi nanti kita bincangkan. Ini di mana Pak Haji pergi ni? Mana nak berhenti ni? Raihan-raihan ni sebagainya. Jadi itulah di antaranya. Wallahu alam.
Ya. Alhamdulillah Tuan Haji. Kita masih ada sedikit masa lagi Tuan Haji. Mungkin untuk malam ni Tuan Haji boleh buat sedikit kesimpulan tentang perbincangan kita pada malam ni Tuan Haji, insya-Allah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita telah melalui beberapa fasa. Pertama, fasa kuliah. Kita mengikuti kuliah pada waktu siang ya, pada jam 2 kita terus ikut kuliah. Kuliah itu Pak Haji cuba untuk menyampaikan beberapa info-info yang banyak tentang dunia pengobatan. Pengobatan Melayu, pengobatan Jawa, pengobatan Nusantara, pengobatan Islam, dan dicampur yang diadun supaya berbingkaikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu. Kemudian pada malam hari ini iaitu proses kematangan, mematangkan ilmu kita. Bagaimana kita berhadapan dengan penyakit. Bagaimana kita nak guna ilmu yang telah kita dengar di siang hari tadi. Bagaimana kita nak gunakannya. Oh, aku belajar, Pak Haji ceritakan pasal zanjabil. Macam mana kita nak guna, di situasi apa kita nak guna. Yang kedua. Yang ketiga, kita sebenarnya proses transformasi pengalaman. Itu yang paling penting. Orang yang pintar, orang yang belajar dengan pengalaman dirinya sendiri. Tapi orang yang lebih pintar, dia belajar dengan pengalaman orang lain. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, di dalam skop pengobatan herba ini, kita tak boleh pintar dengan baca buku. Baca buku, kita boleh habis 1 bulan 3-4 buah buku. Tetapi kalau baca saja, itu dia panggil knowledge, pengetahuan. Skill tak muncul. Sebab itu kita tengok berapa banyak orang yang dia ada intellectual exercise. Dipanggil intellectual exercise ni maksudnya pintar, boleh berbahas, boleh berbincang tentang tumbuh-tumbuhan. Tapi bila dia masuk kepada alam realiti pengobatan, dia tak boleh cerita. Dia hanya boleh cerita, okey, mengkudu ada dia punya satu bahan namanya melatonin, jadi serotonin. Mengkudu ada satu bahan lagi mineral, ada kalsium, ada vitamin, boleh guna berapa jumlah sebagainya. Tetapi di dalam dunia pengobatan tidak ada. Cuba cerita bagaimana mengkudu kita nak guna untuk orang yang ada darah rendah. Darah rendah. Oh, macam mana ya? Darah rendah sebagainya. Mengkudu tak boleh guna kepada orang yang ada darah rendah ataupun orang yang ada masalah buah pinggang. Macam mana nak tahu ada masalah kepada orang yang ada darah rendah dengan orang yang ada masalah buah pinggang ni tak boleh makan. Kalau kita ambil apa? Bengkak dia muka dia. Kalau orang tu tidak ada pengalaman. Jadi di mana kita nak dapat pengalaman yang banyak ini? Apakah kita harus menunggu 10 tahun, 20 tahun belajar dengan orang yang telah mempraktikkannya? Subhanallah, ramai sekali yang bersama dengan HBA ni yang Pak Haji percaya, yang tengok live ini, yang sudah ikut HBA lebih pada 10 tahun. Ramai sekali. 10 tahun. 10 tahun itu baru mukadimah. Baru awal. Kerana nak jadi sifu, syarat sifu 20 tahun. Masya Allah. Syarat nak boleh ajar orang, kena 20 tahun mempraktikkan pengobatan, bukan baca perubatan. Kalau kita ada doktor, PhD, kita tak terlibat di dalam dunia perawatan, kita tak boleh ajar. Kerana itu teori. Itu dia panggil intellectual exercise, iaitu kepintaran, berfikir, mengingat fakta, menghafal. Tapi kita tidak ada art of healing. Bapak ibu sekalian, kalau kita nak pandai membawa mobil, kita tak boleh belajar teori. Betul. Kenapa? Bawa mobil. Di mana kita pandai? Bawa mobil di tengah Jakarta. Kota macet. Kota macet yang kena sabar. Aduh, bawa yang kena sabar. Sini betul-betul kena sabar. Bawa lah mobil itu di tengah Kuala Lumpur. Kalau bawa di tempat Pak Haji, Pak Haji 88 saja, traffic light pun bisa dihitung. Jadi begitu juga dengan pengobatan. Pengobatan bukan teori. Dia kena menemui ramai orang. Pak Haji ingat dulu ketika belajar tentang iris. Dia kata banyak yang Pak jumpa. Dia kata iris tu nonsense.
Nonsense. Dia kata apa? Ilmu iris nonsense. Sebab apa? Sebab dia tengok mata sama dia kata. Masya Sama. Ya betul. Orang nak belajar iris ni kena memeriksa 1000 mata. 1000 mata orang baru boleh tengok di mana ada perbezaan tersebut. Nak tengok lakunanya di mana, lukanya di mana, di jam berapa, jam 12 kah, jam 6 kah. Nak tengok di tulang belakangnya itu, nak tengok di mana, jantungnya tengok di mana. Jadi dia kena ada pengalaman. Begitu orang buat akupuntur. Akupuntur ini bukan belajar titik saja, tapi nanti belajar semakin pintar semakin kurang titiknya. Ini kita titik ke semua titik. Akupuntur habis penuh tangan, penuh kaki sampai berjalan macam tu. Itu baru permulaan. Nanti ketika kita pintar, di Melaka ini, di Malaysia, di Melaka ada satu orang sifu akupuntur nombor 1 dunia. Masya Allah. Dia membuat perawatan sangat-sangat murah. Bila ditanya kenapa murah sangat ni, bukan Islam ya, orang Cina. Kenapa murah sangat? Dia kata perubatan jangan ambil charge untuk mengobat orang itu mahal-mahal. Ini bukan Islam pun dia. Mudah-mudahan dia masuk Islam lah. Itu adalah Islam. Islam tu kan fikir untuk nak tolong. Dan dia tak boleh guna banyak. Dia guna 2 ataupun 3 titik saja. Masya Allah. Sebab apa? Kerana semakin kita pintar, semakin kurang titik yang kita gunakan. Sembuh dengan 1 titik. Jadi macam mana? Jadi begitulah kita kena belajar. Jadi oleh sebab itu, maka yang pertama pengetahuan pada siangnya, malam kita belajar menganalisa tentang penyakit, bagaimana cara menggunakannya. Sudah tentu Pak Haji percaya ramai yang tulis. Tulislah. Ya tulislah. Kerana nanti kita akan jumpa titik-titik kritikal. Pak Haji, aku dah cuba apa yang Pak Haji sebut ni, aku dah cuba tapi tak sembuh. Tapi tak berjaya. Nanti Pak Haji akan sebut kenapa tak berjaya. Kenapa? Jadi kalaulah bapa sendiri, ibu bapa yang membuat perawatan sendiri, nanti akan menemui keajaiban. Ibu Eko, alhamdulillah tahniah saya ucapkan. Bapa Nadif, alhamdulillah. Ibu Nurjannah yang sudah begitu lama sekali mempraktikkan. Ya, Masya Allah. Ramai lagi kita punya Ibu Endah, Masya Allah. Ya, ramai lagi lah yang telah pun menggunakan dia punya perawatan ini. Jadi insya-Allah kalau ini ilmu ini diterapkan. Jadi jangan malas, ikut terus program ini. Dan terima kasih kerana bersama-sama dengan Pak Haji hari ini, esok dan selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira kepada yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA International. Alhamdulillah. Yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, Bapak Ibu sekalian, bagi mereka yang setia dan terus mengikuti live ini sambil tuan-puan Bapak Ibu sekalian duduk di rumah, stay at home, ayuh belajar herba dengan Tuan Haji secara live online bersama guru herbalis ASEAN, owner dan founder HPA International, Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Yang paling penting tuan-tuan, kita ada 2 program. Yang pertama sebelah siangnya, iaitu program live kuliah herba bersama Pak Haji yang kita siarkan live pada setiap hari jam 2 petang waktu Malaysia dan waktu Indonesia jam 1 siang. Dan istimewa pada hari Jumaat, kita siarkan live kuliah bersama Pak Haji ini pada jam 2.30 petang waktu Malaysia, Tuan Haji, ya, selepas solat Jumaat, dan jam 1.30 siang waktu Indonesia. Dan sebelah malamnya, sebagaimana yang Tuan Haji katakan tadi, program kita setiap malam anda tanya, Pak Haji jawab, jam 9 malam di Malaysia dan di Indonesia jam 8 malam, insya-Allah. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, dalam kita duduk di rumah stay at home ini, jangan tinggalkan Kopi Radik Mais cawan ini.
dan juga jangan tinggalkan embun pagi spray dan SJ2 untuk kesihatan anda sekeluarga bersama keluarga tercinta. InsyaAllah, terima kasih kepada semua. Terima kasih lagi kepada tuan yang berbahagia, Tuan Haji, melayani banyak pertanyaan daripada teman-teman kita seluruh Nusantara. Jadi untuk akhir program kita malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.